Assalamualaikum, salam sejahtera. Berjumpa lagi kita dalam Story in the Dark. Kali ini aku nak ceritakan masih lagi dengan kes rompakan yang berlaku di Buenos Aires, Argentina pada tahun 2006. Jadi, tanpa buang masa, mari sama-sama kita layan Story in the Dark. Okay guys, cerita dia berlaku pada 13 Januari 2006 di satu tempat di ibu kota di Argentina, di Buenos Aires. Dan di Buenos Aires ni terdapat satu tempat di mana tempat kawasan penduduk dia orang mewah, kawasan elit lah senang kata. Bayangkan taman perumahan di kawasan tersebut mempunyai 2 padang golf dan ada satu tempat untuk main kapal layar, jet ski. Wah, bayangkanlah kaya mana tahap orang kat situ. Taman perumahan je pun ada tempat kapal layar. Jadi memang tempat mewah. Jadi orang-orang kat situ semuanya orang kaya-kaya. Dan ada satu bank kat situ, institusi perbankan yang kira agak besar, agak ternama, iaitu Rio Banco yang berada di Buenos Aires. Dan masyarakat di kawasan tersebut pada ketika itu dia ada satu persepsi buruk terhadap sistem perbankan di Buenos Aires. Mungkin sistem dia ke polisi dia tu menyebabkan ramai masyarakat pada waktu tu dia macam anti bank sikit. Jadi mungkin kalau yang menyimpan semua ni mungkin orang-orang kaya yang dia simpan, bukan macam kita simpan duit sini semata-mata. Dia kadang macam sewa tempat untuk menyimpan harta-harta benda dia orang di bank tersebut. Macam sewa dia punya peti besi, simpan dia punya emas belian ke segala bagai lah. Dan beberapa tahun sebelum kes ni berlaku, ada satu kes rompakan yang lain, iaitu di Tamaro, kalau tak silap dia bagi Tamaro kes rompakan tersebut, di mana rompakan tu gagal dan polis juga tak berjaya menyelesaikan kes rompakan tersebut dengan cukup baik, menyebabkan sentimen benci kepada polis, marah kepada polis itu ada di kawasan Buenos Aires pada ketika itu, sehingga ke tahun 2006 lah, di mana kes rompakan tersebut penjenayah yang cuba melarikan diri menjadikan tebusan sebagai dia punya perisai. So bila polis lepaskan tembakan dan dia orang berlindung di sebalik tahanan tebusan dan menyebabkan ada tebusan yang terkorban. Jadi disebabkan itu polis sangat berhati-hatilah untuk menangani kes-kes rompakan bank yang berlaku di Buenos Aires. Okey, kita balik kepada cerita kita. Kisah ni dipanggil The Greatest Bank Heist. Fail lah bahasa Inggeris nak sebut. Yang mana tengah belajar tu belajar elok-elok. Nanti nak sebut pun susah. Aku ni baca bahasa Inggeris tengah langgang. Kadang bila nak bercakap speak last skip tu yang keluar bahasa Melayu balik. Okay, balik pada cerita ni, The Greatest Bank Heist Buenos Aires 2006. Okay, 13 Januari, hari Jumaat, pada pukul 12.38 minit tengah hari, polis mendapat satu panggilan yang menyatakan Rio Banco dirompak. So polis terus bergegas ke tempat kejadian dan mendapati bank tu ditutup oleh perompak dari dalam, dan terdapat kereta yang dibuat blok laluan masuk. Dia ni penjenayah meletakkan kereta untuk blok laluan masuk ke pintu bank lah. Jadi pihak polis cuba untuk berunding dan menghubungi penjenayah menggunakan alat telekomunikasi, mungkin telefon, untuk menghubungi penjenayah yang berada di dalam bank, menyatakan kawasan tu telah dikepung dan penjenayah lebih baik menyerahkan dirilah. Jadi rundingan bersama polis tersebut dilakukan oleh seorang yang dikatakan yang bernama Walter daripada dalam bank, mungkin salah seorang daripada penjenayah. So penjenayah tu dia mengingatkan polis tentang kes Tamaro, kes-kes rompakan sebelum ni. Kalau salah sebut tu maafkanlah, kalau tak silap Tamaro kes ke Tamario ke, lebih kurang gitulah bunyi dia. So bila dia mengingatkan polis, sebab dia kata kami tak nak
kekejaman tu berlaku dan kami tak nak melibatkan mengorbankan nyawa. Jadi suruh polis tu baliklah, sediakan ruang untuk mereka lari, jangan halang. So polis ni jadi lebih berwaspada. Disebabkan kes rompakan sebelum ni, jadi bila ada rompakan bank ni, jadi kawasan tu liputan yang sangat cepat dan ada media-media yang dah mula buat liputan. Jadi polis sebenarnya mendapat satu tekanan kat situ. Tapi polis cuba buat rundingan. Okey, dan sampai satu ketika Walter dia melepaskan seorang pegawai keselamatan yang ada dalam bank yang mereka dah tawan daripada awal. Okey, melepaskan pegawai keselamatan tu keluar. Dan pegawai keselamatan keluar dengan bawa dia punya senapang lah. Dan senapang tu tengok tak ada peluru. Bila diperiksa, peluru yang ada pada senapang tu dah dikeluarkan dan diletakkan di pinggang pegawai keselamatan tersebut. Dan polis masih juga terus membuat rundingan untuk melepaskan tahanan. Jadi 10 minit kemudian 2 orang remaja dilepaskan oleh penjenayah daripada pintu bank, juga terselamat. So pada waktu ni polis fikir penjenayah ni memang dah dia terdesak tu, sebab tu dia cuba melepaskan tebusan, dia cuba untuk dia dalam keadaan tertekan, so dia tak ada pilihan. Akses untuk masuk ke bank ni ada 2 pintu masuk dan lainnya ada tingkap. Jadi kedua-dua pintu masuk sebenarnya polis sudah bersiap sedia dengan pasukan sniper, penembak tepat, pasukan yang memang untuk membantras kes-kes beginilah. So bila dalam buat rundingan, tiba-tiba Walter ni daripada dalam bank, dia minta polis untuk orderkan pizza. Agak pelik, perompak minta pizza. Okey, polis layan dulu. Polis layan, suruh budak pizza hantar pizza masuk bank, tapi dia hantar sampai pintu lah. Dan lari terus. Tapi masih tak ada rundingan sehingga lebih kurang pukul 3 sebelum pukul 4 lah, 3.30 ke 3.40. Dia bagi maklumat yang aku dapat ni pukul 3 lebih lah, dia tak detail macam panggilan awal kepada pihak polis tadi 12.38. Ini lebih kurang pukul 3 sebelum pukul 4, antara pukul 3 ke pukul 4. Polis cuba buat kontak lagi untuk rundingan lagi dengan Walter, tapi kali ni gagal, senyap. Polis dah mula bimbang dan polis yakin mereka ada kat dalam sebab kedua-dua pintu masuk dikawal ketat dan semua tingkap yang ada tingkap di bank tersebut. Bank tu 3 tingkat satu lagi. Bank tu 3 tingkat dan kesemua tingkap tertutup rapi, tak ada tanda-tanda pecah untuk orang keluar. Semua memang keseluruhan keliling bank tu dikawal ketat oleh pasukan polis. So bila masuk ke pukul 4 tak dapat nak kontak dengan Walter tu lagi, polis dah mula bimbang tentang keselamatan para tahanan seramai 23 orang yang masih ada kat dalam. Jadi polis cuba mengatur strategi, bermacam-macam strategi sehinggalah pukul 7 malam. Lama Pukul 7 malam polis buat tindakan nekat untuk masuk ke dalam bank tersebut. Jadi apabila polis menyerbu masuk, keadaan tenang, sunyi, dan polis cuba pergi ke semua bahagian di dalam bank, di tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 dan juga ke bawah tanah. Polis menemui tebusan-tebusan yang diletakkan di beberapa tempat yang berasingan dan tebusan semua dalam keadaan yang sangat baik, tak ada kecederaan, tak ada ketakutan. Malah seperti menunggu-nunggu saja. Tebusan tu semua menunggu-nunggu. Jadi bila polis terus lakukan siasatan, pergi ke bawah tanah, ke tempat penyimpanan kotak-kotak peti-peti besi, kotak-kotak barang-barang berharga yang mana penduduk-penduduk di situ menyimpan barang-barang mereka di bank. Polis tengok keadaan tersusun, rapi, kemas, cantik. Tak ada tanda-tanda pecah-pecah. Cuma polis tertarik kepada satu kawasan di tepi dinding di mana kotak-kotak peti besi tersusun rapi di tepi dinding. Dan bila polis buka, tarik kotak-kotak peti besi tersebut, ternyata di belakang dinding itu ada satu lubang dan membentuk satu terowong dan siap dengan ada saliran di bawah tu yang membuat satu parit untuk jalan keluar. Mungkin dia pun fikirlah, maknanya memang perompak ni dah lari mengikut
saliran bawah tanah tu lah. Jadi polis buat siasatan lanjut di tempat kejadian, tapi sayangnya polis tak menemui satu cap jari, satu thumbprint pun polis tak jumpa, satu kesan DNA selain daripada tahanan pun tak ada. Cuma polis menemui satu pistol mainan, polis menemui beberapa helai rambut perang dan juga satu kertas yang ditulis dengan tulisan tangan. Kertas ni pun dia mungkin tulis dalam bahasa Argentina atau apa, tak tahu. Bila dah banyak yang menulis cerita ni, banyak yang cerita ni pun ada buku sebenarnya. Jadi tafsiran dia mungkin tak tepat, mungkin tak berapa betul. Jadi tulisan tu dia seperti mengejek pihak polis dan orang-orang kaya kat situ lah. Kira satu kertas teks yang ditulis dengan menggunakan tangan mengejek pihak polis lah. Jadi polis buat siasatan daripada helaian-helaian rambut yang dapat. Polis menahan beberapa orang yang DNA yang ada pada rambut, dan ternyata orang tersebut langsung tak ada kena-mengena dengan kes rompakan tersebut. Dan polis terus memburu, mencari, menerusi kad kredit yang juga dirompak di bank tersebut yang digunakan oleh orang. Maknanya kad kredit yang dah hilang dari bank tu, tapi ada orang guna. So polis trace dengan apa-apa pembelian yang menggunakan kad kredit tersebut. Polis berjaya menahan beberapa individu yang menggunakan kad kredit yang telah dilaporkan hilang tersebut. Dan ternyata juga yang menggunakan kad kredit tersebut juga langsung tak terlibat dengan rompakan tersebut. Langsung tak ada bukti untuk dikaitkan dengan penglibatan mereka dengan rompakan yang berlaku pada 13 Januari 2006. Jadi memang sangat licik, sangat bijak dan sangat teliti perancangan, pelaksanaan dan kaedah yang digunakan oleh kumpulan perompak tersebut. Mungkin sebab tu mereka digelar The Greatest Bank Heist Buenos Aires 2006. Dan akhirnya setelah sekian lama, polis berjaya memberkas mereka dengan hanya sebab yang sangat bodoh pada akulah. Sebab tu terlalu mudah. Dengan perancangan mereka untuk rompakan tu sangat teliti, tapi sebab mereka ditangkap adalah sangat mudah. Jadi untuk kali ini aku rasa aku ceritakan kejadiannya dulu daripada persepsi siasatan polis dan sebagainya. Jadi mungkin macam mana kaedah pasukan perompak ni melakukan membuat perancangan, melakukan perompakan, seteliti mana, sebijak mana, dengan kaedah apa yang dia orang gunakan, aku akan buat dalam episod, maknanya cerita ni tapi part 2 lah. Dan cara macam mana mereka tertangkap pun itu mungkin sekali di bahagian kedua. Sebab kalau nak disambung terus sekarang, dia akan jadi video yang tersangat panjang dan mungkin